Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Perjalanan kali kedua ke Syam, muka surat ke-13. Ketika usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai usia 25 tahun, baginda sekali lagi bermusafir ke Syam. Ini kerana Kharijah binti Khuwailid Al-Asadiyah adalah seorang saudagar yang mempunyai kemuliaan dan harta. Saudagar ni usahawan. Dia menyerahkan hartanya kepada lelaki tertentu untuk diperniagakan secara mudharabah, dan keuntungannya dibahagikan di antara mereka. Antara nama lain mudharabah ni adalah qirat, jual beli qirat. Maknanya ada pemodal, sahibul mal, dan juga ada amil, orang yang melaksanakan tugas. Kita pun dalam simpanan ada simpanan mudharabah. Saya pun tak mahir lah dalam bab perbankan ni, tapi faham dari segi fiqh mudharabah tu. Kita ada mengizinkan dalam akad untuk bank niagakan duit kita. Ni adalah tawaran-tawaran daripada bank. Ni perbankan Islam. Mudharabah ni orang kita biasa pakai, kita ada duit, kamu meniaga duit aku, untung kita bagi. Bagi macam mana? Bagilah 37 ke, 82 ke, 64 ke, 55 ke, terpulang atas persetujuan bersama. Biasanya yang banyak ni amil, orang yang buat kerja tu. Ada syarat-syarat di dalam fiqh yang kita nak tengok lah. Kadang-kadang kita ni nama aja mudharabah tapi syaratnya tak ikut. Syarat ni kena teliti lah. Saya pun tak ingat nak capai cepat tu, tapi boleh tengok balik dalam kitab fiqh. Jadi Siti Khadijah akan menyerahkan harta dia kepada lelaki-lelaki, usahawan-usahawan tertentu, peniaga-peniaga tertentu, untuk bawa hartanya berniaga khususnya di Syam dengan kaedah mudharabah. Apabila Khadijah mendengar berita mengenai sifat amanah dan berkata benar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda digelar Al-Amin oleh kaumnya, dia menawarkan hartanya kepada baginda untuk diniagakan di negeri Syam.
Dia menawarkan pembahagian keuntungan yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Biasa mudharabah ni pemodal dia ambil sikit, pekerja yang ambil banyak. Dia bukan pekerja, dia mudharabah. Kalau kita biasa amalan di kampung kita ni, kita ada kebun sawit, orang buat sawit kita. Bahagi macam mana? 3-7. Biasa siapa 3? Tuan tanah kan? Tuan tanah 3, orang buat kerja 7. Atau 4-6, 8-2 ke. Tapi ini Siti Khadijah menawarkan pembahagian keuntungan yang besar. Perjalanan baginda ditemani oleh Maisarah, orang suruhan Khadijah. Maisarah ni orang lelaki. Kedua-duanya dia melakukan jual beli dan mendapat keuntungan yang besar. Dalam musafir yang dilakukan ini banyak keberkatan. Di bawah tu ditulis, di antaranya ialah awan melindungi Rasulullah daripada panas matahari. Yang berlaku pada diri Rasulullah ini menjadikan Maisarah menyayangi baginda. Nabi ni dia tak ada pekerjaan tetap. Dia duduk dengan bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib ni bukan orang kaya, tanggungannya banyak. Sebelum ni kita dah baca Nabi mengambil upah menjaga kambing orang-orang Mekah. Upahnya tak banyak. Tambah pula dengan tuntutan pada masa itu, keadaan ekonomi pada masa itu. Lalu Abu Talib bagi tahulah pada Nabi kedudukan dia dari segi kewangan dan sebagainya. Dan dia bagi tahu dia dapat berita yang Khadijah nak cari orang untuk bawa harta dia berniaga. Khadijah ni adalah seorang wanita yang suci. Gelaran dia pada masa itu wanita suci, wanita yang baik akhlaknya, tak sembah berhala, tak duduk macam wanita-wanita yang lain pada masa itu yang tak jaga kehormatan diri. Khadijah ni seorang janda, kahwin 2 kali. Kali pertama kahwin, kemudian kali mati, kemudian kali kedua kahwin, mati juga, dan dia tak mahu berkahwin lagi. Tapi dalam hatinya kalau ada orang yang layak, sebab satu dia dah umur 40 tahun, tapi kalau ada orang yang layak betul-betul boleh memimpin dia, dia terima. Ada juga orang masuk nak meminang dia, tapi dia tolak. Orang tu minang boleh jadi nak dapatkan harta dia dah. Wallahu ta'ala alam. Lalu sebagaimana biasa dia akan buat tawaran lah. Lalu Abu Talib tanya Rasulullah, mau ke? Rasulullah kata, kalau kalau pakcik nak pergi tolong tanyakan, cubalah, saya setujulah. Abu Talib pergi jumpa dengan Siti Khadijah. Berlakulah tawar-menawar. Akhirnya Siti Khadijah setuju untuk membuat tawaran kepada Nabi Muhammad menguruskan ataupun membawa harta milik Khadijah untuk berniaga di Syam secara mudharabah. Siti Khadijah ni dia dah kenal Nabi dengan cerita-cerita orang-orang Mekah. Nabi terkenal dengan gelaran Al-Amin, sangat dipercayai pada masa itu. Tak ada manusia yang digelar Al-Amin, yang tidak ada manusia yang akhlak sehebat Nabi. Yang Nabi lah orang pertama yang dema kenal di tanah Mekah tu, yang akhlaknya sangat tinggi, sangat mulia, sangat hebat, sangat baik. Tak ada yang boleh tandingi. Lalu dia pesan kepada Maisarah, kamu perhatikan dia ni sepanjang masa, tengok perilaku dia, dan balik cerita pada aku, sebab aku nak tahu betul tak orang kata dia ni begini-begini sifatnya. Dan dengan kamu yang pergi tengok, kamu ceritakan aku, dan itu akan menguatkan lagi apakah yang dikata orang sebelum pada ini. Dia dengar cerita Nabi.
Lalu Nabi pun keluarlah bawa harta Siti Khadijah berniaga. Dalam perjalanan tu banyaklah peristiwa ajaib, peristiwa yang disaksikan oleh Maisarah. Antara kisah yang disebut oleh ulama-ulama sirah, bila mana Nabi sampai di Syam lah, di Syria tu, Nabi duduk di bawah sepohon pokok dekat dengan sebuah biara milik orang Kristian. Biara tu milik, nama dia Nastura, Buhairah yang dulu. Kalau kita ingat dulu kita ada baca nama Buhairah, walaupun kisah itu adalah kisah yang dhaif riwayatnya, tapi masyhur penceritaannya. Dari segi riwayat, cerita riwayat ni panjang lah, tapi ni saya sebut umumnya. Kau ada rezeki esok tuan-tuan dan perempuan ngaji mustalahul hadis, kita cerita dulu apa maksud riwayat, apa maksud sanad, apa maksud dhaif, apa maksud lemah, apa maksud sahih tu. Ya, ini Panadol kena bawa kalau mengaji tu, sebab dia pening. Pening makan Panadol. Tapi cerita Buhairah tu riwayat dia dhaif, lemah, tetapi penceritaan dia dalam kitab sirah tu masyhur. Masyhur ni sangat popular lah. Buhairah dia cerita dululah, yang mana dia bawa jamu makan dan sebagainya. Yang ni Nastura ditanya pada Maisarah, siapa lelaki tu, siapa lelaki yang duduk bawah pokok tu. Dia ada pokok, dan pokok itu bayang dia ikut Nabi. Bayang pokok tu ikut Nabi. Maksud dia, selalu bayang ikut matahari lah, tapi bayang ni ikut Nabi, mana meneduhkan Nabi. Kisah ini telah ada dalam kitab Injil, kitab-kitab Banu Israel, baik Injil baik Taurah. Nasrullah tengok, nampak lain macam ni. Dia tanya pada Maisarah. Ini ayat saya lah, bukan ayat betul dalam kitab sirah tu. Lalu kata di Nasrullah, siapa lelaki ni? Kata Maisarah, ini seorang lelaki daripada Quraisy. Kata Nasrullah, tak ada yang duduk bawah pokok ni melainkan dia seorang Nabi. Tidak ada orang yang boleh duduk bawah pokok macam ini gaya ni melainkan dia ni seorang Nabi. Nasrullah ni seorang padri lah, dia ada biara dia sendiri. Lalu Nasrullah tanya pada Maisarah, ada tak tanda merah-merah pada matanya? Wallah Ta'ala merah macam mana, tapi dia sebut itu ada tak kemerah-merahan di mata ni, kalau terjemahan ikut Arab ni. Tanda merah macam mana Allah Ta'ala alam, nak cerita detail tu saya tak tahu. Kata Maisarah ada. Sah lah, katanya sah. Kamu duduk dengan dia, sama-sama dengan dia. Tu Maisarah dengar. Kemudian dalam berniaga tu ramai lah orang datang jual beli di pasar tu. Ada orang yang datang bila berlaku tawar-menawar tu, dia minta untuk bersumpahlah dengan nama Lata dan Uzza. Lata dan Uzza ni nama berhala yang terkemuka di Mekah. Ada 3 berhala terkemuka di Mekah sebut dalam Quran. Antaranya Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah. Ada dalam ayat Quran, saya ayat surah mana saya tak ingat lah. Lalu Nabi kata, aku tak bersumpah dengan nama itu. Lalu kata orang tu, ini bukan sebarang orang ni boleh jadi Nabi ni. Ini antara yang didengar oleh Maisarah. Berniaga selesailah perniagaan itu. Keuntungannya luar biasa. Maisarah menyaksikan kepribadian Nabi, kejujuran Nabi dalam berniaga. Berniaga ni kena jujur. Dia, kalau kita ikut Nabi ni tak ada pengalaman berniaga. Kalau kita baca sejarah yang kita tahulah, wallah ta'ala alam yang lain yang kita tak terbaca. Nabi pernah ikut bapa saudaranya berniaga ketika umur 12 tahun, ataupun satu riwayat mengatakan 9 tahun, masih kanak-kanak. Tetapi sampai di Buhairah, masyhur ceritanya, diminta bawa Nabi balik ke Mekah, dibimbangi, takut orang-orang Yahudi nampak.
orang Yahudi akan bunuh, sebab tanda kenabian tu ada nampak pada Rasulullah. Buhairah nasihatkan supaya bawa Nabi balik. Kita dah baca dulu. Dan Nabi pergi pada umur 25 tahun dengan sifat yang pertamanya adalah amanah. Amanah ni bukan jujur. Jujur tu sebahagian daripada amanah. Amanah ni boleh dipercayai. Kalau sifat amanah kita tengok pada Nabi, kalau kita ngaji dalam kitab Ustaz Rafi ngajar Tauhid lah, kalau Matan Umum Barohin dia akan sebut tentang sifat Nabi tu. Bila dia sebut sifat amanah, yakni al-isamah. Amanah maksudnya isamah, terpelihara, terjaga. Terpelihara daripada apa? Terpelihara daripada melakukan perkara yang haram, terpelihara daripada melakukan perkara yang makruh, dan terpelihara daripada melakukan perkara yang harus. Perkara yang harus yang boleh menjatuhkan maruah Nabi. Maruah ni benda tu boleh buat, tak ada masalah pun. Tapi kalau orang tengok dia dapat menjatuhkan maruah Nabi, antara dia bercakap kosong, sembang kosong. Nabi tak sembang kosong. Nabi bercakap semuanya wahyu. Bercakap kosong ni kalau sikit-sikit harus bolehlah bercakap pasal dunia, pasal sawit, pasal sungai, pasal tu. Tapi kalau dah lama-lama tu buang masa tu, mungkinlah hukum dia bertukar. Tapi haruslah asas dia bercakap sembang-sembang. Dan banyak lagi perkara harus. Jadi Nabi terjaga dalam 3 benda. Perkara haram Nabi tak pernah buat. Seumur hidup Nabi tak pernah buat. Perkara makruh pun Nabi tak buat. Dan juga perkara yang harus. Jadi ini amanah yang ada pada Rasulullah, yang disaksikan oleh Maisarah. Dulu perjalanan balik dan perjalanan pergi tu banyak cerita-cerita yang ajaib. Antara disebut dalam kitab sirah adalah awan yang memayungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pergi, keuntungan pada masa itu keuntungan yang luar biasa. Khadijah sendiri pun dia tak pernah dapat keuntungan seumpama itu. Tapi bila Rasulullah yang uruskan perniagaan daripada masa itu, perniagaan dia sangat-sangat luar biasa keuntungannya. Lalu berita itu disampaikan oleh Maisarah kepada Siti Khadijah. Disampaikan kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah pun bercerita juga kepada bapa saudara sepupu dia, Waraqah bin Nawfal. Waraqah ni orang yang mahir dalam kitab Injil yang ada di Mekah tu, tapi dah terlalu tua, matanya pun dah kabur ataupun buta matanya, dah tak pernah nampak, terlalu tua pada masa itu. Pada masa itu belum tua sangat lah, tapi dia ketika Nabi menerima wahyu, dia sangat-sangat tua pada masa itu. Dan tak lama selepas Nabi menerima wahyu, dia pun mati. Ada ulama mengatakan dia sebagai seorang Muslim berdasarkan dialog dia dengan Rasulullah yang kita akan baca nanti. Ini kita panggil, kalau kita ngaji sirah yang pertama ni bukan nak cerita je, cerita ni baca je lah. Cuma kita nak ambil apa istifadah pengajaran daripada ini. Asas dalam perniagaan adalah amanah. Dan tambah juga ilmu tu kena ada, sebab Nabi ni fatanah. Nabi memang fatanah. Sejak dari dulu kecil dia ada sifat fatanah. Contoh amanah kalau dalam kisah Nabi Ibrahim, saya tak pasti saya pernah sebut sini atau tidak. Kalau sebut kita ulang lah, dia anggap pengulangan. Nabi Ibrahim ni ayahandanya adalah tukang kayu, najar, ataupun lebih tepat tukang pembuat berhala, pemahat berhala. Dan berhala-berhala daripada Azar ini adalah berhala yang antara terlaris dijual di pasar. Satu hari Nabi Ibrahim, Azar suruh Nabi Ibrahim jual berhala tu. Jual berhala ini disebut dalam kitab yang dikarang oleh Dekan Fakulti Al-Azhar, Dekan Fakulti Dakwah Universiti Al-Azhar, saya baca. Lalu dia bawa Nabi Ibrahim, disuruh Nabi Ibrahim jual berhala. Nabi Ibrahim tak setuju berhala ni. Macam mana Nabi Ibrahim tahu? Itu namanya fatanah, kebijaksanaan yang ada dalam diri semua Nabi. Memang sebab apa dia kata, kita kata bijaknya, sebab dia tengok
ayah dia buat berhala, susah payah buat berhala ni bukan senang. Nak pahat macam kita buat barang-barang pahala, meja ke kayu, pertama mesti nak dapatkan kayu tu. Pada masa itu Allah Ta'ala alam, boleh jadi kayu dicari sendiri, cari kayu, dah dapat kayu dipahat, pahat cantik-cantik ikut bentuk apa nak, kemudian penat-penat buat tu ambil masa lama, siap-siap benda tu susah payah, dipuja pula. Dan dipuja benda itu benda yang kaku, ada mata yang tak boleh melihat, ada telinga yang tak boleh mendengar, ada mulut yang tak boleh bercakap. Jadi nak kata Tuhan apa benda dipuja, disembah macam mana? Diminta permintaan kepada dia, buatlah telinganya banyak sekalipun dia tak boleh dengar, sebab dia tidak ada sifat mendengar. Mendengar ni dengan alat dan dengan sifat dia. Lalu ditunjukkan apa-apa pertunjukan depan dia, dia tak dapat tengok, dan dia tak boleh respon lah. Mulut dia tak bercakap apa, mulut ada tapi tak boleh berkata-kata, sifat berkata-kata itu tak ada. Lalu bila Nabi Ibrahim, ayah dia suruh patuh lah, bawa lah berhala tadi ke pasar. Boleh bawa ke pasar. Kalau kita baca dalam surah Al-Mutaffifun, kita baca surah Mutaffifin lah. Dalam surah Mutaffifin tu ataupun Al-Mutaffifun, kalau baca saja Al-Mutaffifun lah. Kalau ada surah kita baca Mutaffifin. Ni tata bahasa Arab lah. Mutaffifun ke Mutaffifin kita faham lah. Kahfi ke Kahfu. Kalau Al-Kahfu, dia tak boleh baca Al-Kahfi, kena baca Al-Kahfu. Bila Suratul Kahfi, baris lah. Tapi tak salah pun sebut Kahfi ke Kahfu ke. Yang penting faham, sebab kita dah disebahkan dalam bahasa Melayu. Bawa lah, dia kata bawa sampai ke pasar. Bahasa kita ni Nabi Ibrahim cakap lah, siapa yang nak beli, siapa dia yang nak beli patung ini, yang tak boleh bercakap, yang tak boleh mendengar, yang tak boleh melihat, yang tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat. Jadi bila cakap macam itu, tak adalah orang beli, sebab nak disembah ni, beli ni duit mahal, bawa balik nak disembah. Tapi tuan jual dia kata dia ni kalau minta pun tak dapat apa, dia pun tak nampak, dia tak boleh bercakap, nak bagi mudarat, nak bagi manfaat, nak bagi rezeki pun tak boleh, nak bagi mudarat pada orang pun dia tak boleh. Lalu tak laku sehari tu. Kalau tidak laku, tak laku. Ditambah dalam buku tu disebut Nabi Ibrahim bawa patung tu, ditumui ke moncong berhala tu dekat, dia bawa ke tepi sungai, ditumui ke moncong berhala tu dekat sungai tu. Dia kata ishrabi, minumlah, minum. Setitik air pun tak masuk dalam kerongkong kawan tu. Tak tahulah kerongkong ada ke tidak, tapi tak setitik tak masuk. Sebab apa? Sebab mulut dia tak ada musyaral kata Arab, tak boleh berfungsi. Sebab dia tidak ada sifat itu. Sebab dia buatan manusia, rekaan manusia, bukan ciptaan. Dia bukan khaliq, bukan khalaqallah, bukan dijadikan oleh Allah dengan begitu. Memang asal dia khalaqallah. Lalu nak tengok jujurnya Nabi Ibrahim di situ dalam perniagaannya, dia tak sebut, dia sebut sifat hakiki kepada produk dia. Kalau produk dia masam, dia tak kata manis. Kalau tak elok, dia tak kata elok. Dia dah bagi tahu memang patung ni dia tengok tak boleh, mendengar pun tak boleh. Dia sebut dua tu, mendengar pun tak boleh, melihat pun tak boleh, bercakap pun tak boleh. Tapi orang nampak ada mulut, ada telinga, ada mata, tapi sebut sifat tu tak ada. Memang benda tu tak boleh nak buat benda tu. Mudarat pun tak boleh bagi, manfaat pun tak boleh bagi. Lalu tak laku. Itu kejujuran di dalam berniaga. Satu, nak sebut Nabi Ibrahim patuh kepada arahan ayahnya untuk berniaga. Dan dalam perniagaan ni, jangan menipu dalam sukatan dan timbangan. Nanti kita jadi macam orang golongan umat kaum Nabi Allah Syuaib alaihissalam, jadi keluar sebagai golongan mutaffifin, iaitu menipu dalam sukatan. Tipu sukatan macam mana orang dulu tipu sukat? Saya pun tak tahu dah, cerita-cerita orang masa kecil tu tak pernah tengok orang nyukat. Jadi kalau sukat dan timbang, sukat apa sukat? Sukat gantang lah. Sukat gantang macam ni cara dia.
Kan? Kemih orang muda tak tahu. Kemih dah timbang kilo dah. Teh kati pun tak sempat. Tengok, saya sempat sekejap teh kati, lepas tu tak ada teh kati lah. Jadi kita letakkan apa nama ni, antara yang menipu dalam sukatan yang boleh jadi tu, bila kita letakkan gantang atas timbun padi. Kita panggil sini, orang sini panggil apa? Kemih di Teluk Bidayuh panggil long padi atau kembung. Long ke kembung? Yang bawa ke bendang tu apa? Long kembung. Tu kembung kan? Yang letak peti 4 segi letak dalam store tu panggil long kan? Long padi tu, dia punya timbun padi dalam itu, bila kita letak padi ni rata ke tak? Tak kan? Jadi dia ada berlaku kesengetan dekat situ tu. Boleh jadi mutafifun di situ. Jadi kaedah dia mesti cari tempat yang rata, letak ini, contoh kita kaut beras tu, padi letak depan rata, potong macam ni lah, bagi sama segantang tu. Tu cara ni. Jadi orang pada zaman Nabi Syuaib ni, bila dia timbang tu, dia kaut tu mombong di atasnya. Dia terus bayar. Dia punya, kalau dia nak beli. Tapi kalau dia jual, tempat sengit macam ni. Jadi nampak penuh, bila letak tegak, korang lah sikit. Kalau merhati kita, hari ni kita mungkin, kalau sekarang dah pakai nombor kan. Kalau zaman meta tu, meta tak ada berhenti dah angkat ikan dalam apa sangkor ni tu, sangkok ni tu. Jadi yang ini, benda-benda ni kena hati-hati lah dalam berniaga. Ini panggil jujur. Kemudian kita tengok berkahwin dengan Khadijah. Apabila Rasulullah SAW pulang ke Mekah dan Khadijah mendapati perniagaannya mendapat keuntungan yang besar, dia tertarik dengan Al-Amin SAW. Dia mengutuskan utusan untuk meminang baginda. Ketika itu dia berusia 40 tahun. Dia termasuk di kalangan Quraisy. Pinang tu risik lah. Termasuk di kalangan Quraisy yang mempunyai kedudukan dan berharta. Selepas itu Al-Amin SAW bersama-sama beberapa orang bapa saudaranya pergi berjumpa Amru bin Asad, bapa saudara Khadijah, untuk meminang Khadijah dengan perantaraan Abu Talib. Peminangan tersebut diterima dan baginda SAW dikahwinkan dengan Khadijah. Sebelum daripada berniaga ni, Siti Khadijah pernah terdengar orang Yahudi yang datang ke Mekah bercakap di Masjidil Haram. Dia bercakap, dia kata, wahai orang perempuan Quraisy, aku syak, dia kata, nanti kamu ni di Mekah ni akan bangkit seorang Nabi. Siapa-siapa yang di kalangan kamu yang dapat berkahwin dengan dia, kahwinlah. Dan cakap ke orang perempuan ni, orang perempuan Mekah yang lain dia tak peduli cakap Yahudi ni, malah ada diusir Yahudi tu. Dan ada yang lari tak mau dengar, ada yang marah lah cakap dengan orang Yahudi. Tapi Khadijah tak, dia berfikir tentang benda tu. Bila mana kisah tentang Nabi ni, kemudian tambah pula dengan apa yang diberitakan oleh Maisarah kepada dia. Sebab Maisarah tu dapat cerita langsung daripada padri di Syam tu, di Syria. Kata orang yang Nabi saja yang duduk bawah pokok ni, maknanya sebut perkataan Nabi tu. Lalu dia terbuka hatinya. Dia berjumpa dengan sahabat dia untuk bertanyalah risik tentang Rasulullah. Akhirnya berlakulah peminangan, dan Siti Khadijah dan Nabi SAW kahwin. Dia punya kronologi saya tak cadang nak cerita panjang tu, macam mana tu. Cumanya perkahwinan ni kalau kita tengok, Nabi ketika itu umur 25 tahun, muda belia lah. Siti Khadijah umur 40 tahun. Di Nabi ni muda, kahwin dengan orang perempuan yang berumur, bukan tua, berumur sikit pada dia, bahkan janda lagi. Nabi menerima terus Siti Khadijah. Sebab apa? Sebab Siti Khadijah terkenal sebagai wanita suci. Dan Siti Khadijah tertarik dengan Nabi sebab Nabi ni adalah seorang yang amanah, Al-Amin tadi. Nabi ni miskin, muda pula tu. Siti Khadijah ni kaya, tapi dia mahu bersuamikan Rasulullah
Dan Rasulullah sendiri mahu beristeri kat Siti Khadijah. Orientalis pernah dengar istilah orientalis? Orientalis ini Arab panggil al-mustasyriqin, orang-orang sarjana barat. Sarjana ni PhD barat lah, profesor ataupun orang bijak pandai apa, tapi orang codik lah. Dihantar ke negara timur, belajar tentang Islam, kaji tentang Islam. Sampai ada yang hafal Quran, hafal hadis, ada yang masuk Islam pun ada macam. Dan bertuduh Rasulullah SAW dalam kisah perkahwinan Nabi. Kita tengok tu, isteri Rasulullah ada 12 tu. Perkahwinan Nabi ni atas dasar nafsu, syahwat. Jadi kalau kita nak tahu tu, baca lah tu dulu tu. Tapi halus tulisannya. Halus. Orang yang 40 ke atas tu dah tak apa. Mati pun dah boluh sikit. Dia yang elok sikit, boleh tengok. Baca. Tengok usia tu, usia perkahwinan. Nabi 25. Berkahwin dengan Khadijah. Berapa lama? Nabi bersama dengan Khadijah daripada umur Khadijah 40 tahun sampai 65 tahun. Lama Nabi bersama Khadijah, dan tidak ada perempuan lain yang menjadi isteri Rasulullah ketika hayat Khadijah. Tak ada. Dan Nabi ketika itu umur 50 tahun. Khadijah wafat, Nabi umur lebih kurang 50 tahun. Daripada umur 25 sampai 50 tahun ni, Nabi tak nak cari isteri lain pun tidak. Sedangkan pada hari itu tak macam dia menjadi resam masyarakat Arab yang lelaki isteri dia 2-3 tu biasa. 2-3-4 lah. Dan perkahwinan Nabi pada masa itu tak ada, hanya Khadijah sahaja. Selepas wafatnya Khadijah, barulah Nabi berkahwin dengan isteri keduanya, Saudah, kemudian baru Aisyah, dan sampailah ke yang terakhir, Mariatul Qibtiyah, ataupun boleh tengoklah yang ni. Jadi ini satu tuduhan yang dikaji, dia tahu, tapi dia sengaja nak tuduh, sebab dia tuduh dengan bilangan. Kalau kita kaji satu-satu, semua isteri Nabi janda, kecuali Siti Aisyah. Siti Aisyah pun Nabi kahwin usia 6 tahun. 6 tahun ni budak lah. Budak ni kita panggil faham pandangan dia tu budak lah. 6 ataupun 9. 9 ni Nabi duduk serumah dengan Khadijah. Pinang akadnya 6. Mereka kanak-kanak lah 6. Dia umur 6 tahun. Ada orang teringin kahwin umur 6 tahun? Tak ada kan? Budak lah, budak. Sekolah menengah pun orang tak ada nak minang untuk dia, biasa dah habis. Tapi Nabi kahwin kerana kebijaksanaan yang ada pada diri Siti Aisyah tu. Ni kalau kita bahas tu satu tu panjang lah. Menolak tuduhan-tuduhan orientalis, mengatakan Nabi ni sangat kuat seks lah, bahasa mudahnya kuat seks, sebab isterinya banyak. Tu tambah pula tu umat dia bagi 4 je, dia sampai belah-belah. Kuat. Nabi bermadu umur 50 tahun. Tapi kenapa tak bermadu sampai belah-belah tu umur 20 lebih tu? Tak ada. Kenapa? Yang itu pun cukup untuk kita menolak dakwaan mengatakan kuat seks. Ini perkahwinan. Dan Siti Khadijah melahirkan 6 orang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari tersebut Abu Talib berkhutbah dengan berkata, syukur pada Allah yang telah menjadikan kita di kalangan anak cucu Ibrahim, keturunan Ismail, berasal dari Ma'ad dan lahir di kalangan Mudar. Ni sebut datuk nenek yang kita baca dululah. Menjadikan kita sebagai pengurus rumahnya, Kaabah, menjaga Kaabah. Ada yang pegang kunci, ada yang bagi makan pada orang, makan dan minum jemaah haji pada masa itu, dan penjaga tanah sucinya. Menjadikan Kaabah sentiasa dikunjungi dan tanah suci yang aman untuk kita
dan menjadikan kita sebagai pemimpin manusia. Ini khutbah Abu Talib. Anak saudaraku ini, Muhammad bin Abdullah, adalah seorang lelaki yang tidak ada tolok bandingnya dari segi kemuliaan. Kemuliaan ni merujuk kepada keturunan dia, akhlak dia juga, dan keturunan. Kita sebut dah keturunan Nabi, Nabi sampailah ke Adnan, sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada tolok banding dari segi kemuliaan, kecerdikan dan kelebihannya, sekalipun dia tidak berharta. Disebut kelebihan keturunan Abdul Muttalib, ketua Mekah. Abu Talib ketika itu bapa saudaranya adalah pemimpin Mekah. Cerdik, bijak, sangat bijak. Yang kebijaksanaan Nabi ini tidak ada pada orang pada masa itu, dan terbukti bila Nabi, kecerdikan Nabi dan amanah Nabi, perniagaan Khadijah itu jadi keuntungan luar biasa. Harta adalah suatu yang sentiasa berkurangan dan akan habis, serta merupakan pinjaman yang diminta pembayarannya. Ni dia punya khutbah cantik. Kalau kita baca Quran Arab lagi sedap. Allahumma salli Muhammad. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ada mengatakan, sesiapa yang memiliki harta, dia kena jaga harta dia. Sesiapa yang memiliki ilmu, ilmu akan jaga dia. Dia ada harta banyak, dia jagalah. Upah orang, kena pergi tengok, kadang kena buat tempah pengawal lagi, buat alam lagi, CCTV lagi. Jadi kalau di kebun buat anjing lagi, takut koja dikerai apa semua tu. Tapi kalau orang yang ada ilmu, ilmu akan jaga. Ni kata di Abu Talib, ayah Sayyidina Ali, harta adalah suatu yang sentiasa berkurangan dan akan habis, serta adalah sesuatu yang sentiasa dan merupakan pinjaman yang diminta pembayarannya. Jadi Nabi Muhammad ni ilmu dia tinggi. Demi Allah, selepas peristiwa ini dia akan memperolehi berita yang besar dan kedudukan yang tinggi. Dia datang meminang anak kemuliaanmu, iaitu Khadijah. Dia telah mengemukakan mas kahwin sebanyak sekian-sekian. Dengan itu perkahwinan dilangsungkan. Sebelum perkahwinan ini, Khadijah radhiyallahu anha pernah berkahwin dengan Abu Halah. Itu gelaran dia tu. Nama dia adalah Zurah. Ni bawah tu ada nama dia tu. Abu Halah telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak lelaki yang bernama Halah. Halah adalah anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tengok kisah perkahwinan Nabi, dan perkahwinan ini cukup untuk menolak dakwaan orang yang menuduh Nabi ini adalah hamba nafsu. Kalau Nabi ni hamba nafsu, kenapa Nabi tak kahwin dengan orang yang lebih muda daripada dia? Anak dara ke? Kenapa pilih orang yang dah berumur? Janda pula tu. Ini disebut sebagai hujah kita nak menolak. Dan tambah lagi, sepanjang perkahwinan Nabi dengan Siti Khadijah ni, Nabi tidak memadukan Khadijah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi kita masuk membina Kaabah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa afdal musallin ulham al malaikatil muqarrabin ya fatahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi